Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Partai Fitness dan Perjuangan. Kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini kita telah bantu seramai 2,300 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sharing berkenaan dengan kepercayaan tahyul yang kita percaya bila kita cuba nak turunkan berat badan. Apa khabar Puan Afidah? Apa khabar Puan Yati? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. So, macam ni tau, saya nak cerita sikit lah kan. Hai, apa khabar Puan Nur Hafizah? Apa khabar, sihat ke? Saya nak share sikit ada beberapa kepercayaan yang saya rasa macam agak patut saya highlightkan dekat sini. Maksud saya kepercayaan kurus lah. Okay, antaranya macam kita mesti pernah dengar kita tak boleh makan selepas jam 8 malam untuk kurus. Sebenarnya boleh. Tak ada masalah pun. Yang paling penting sekali apakah yang kita makan juga sebelum tu. Kalau kita makan tak apa-apa, kalau kita makan banyak, kita makan pukul 5 petang pun boleh jadi kita boleh kurus juga. So, itu satu. Nombor dua, kepercayaan kurus nombor dua yang kita mungkin pernah dengar juga adalah bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita seharusnya kita tak boleh makan nasi contohnya. Tak boleh makan nasi untuk kurus sebab bila kita makan nasi, kita insyaAllah akan senang naikkan berat badan. So jawapan saya tidak juga. Sebenarnya bukan gitu semua. Walau bagaimanapun, sebenarnya saya nak share lagi ada beberapa lagi kepercayaan yang lain yang sebenarnya kepercayaan ni saya percaya. Kepercayaan ni saya percaya bila kita cuba nak turunkan berat badan. Saya nak tanya sikit dalam Telegram channel ni dan juga yang dalam Facebook Live ni. Boleh tak komen dah ready untuk tahu apakah kepercayaan yang saya percaya untuk kita senang-senang je turunkan berat badan. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang nak juga tengok muka coach tak best? Okey, tak apa. Macam radio pula. Memang sengaja saya tak nak buka kamera dekat dalam Telegram channel sebab nanti kan saya nak sebabkan dalam Telegram channel tak boleh nak share video. Kan? Right, ready katanya. Alright, so jap saya nak letak satu link kejap dalam ni. Saya percaya satu benda, bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita kena bercakap benda yang elok. Ya, betul ke? T.me betul ke? Macam salah je. Betul tu. Right, sorry. Saya nak remove preview. Lepas tu saya nak pin komen. Okay. Sekejap ya. Right. Okay, Kaudim. Okay. Sambung semula. Saya percaya bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita kena letakkan satu pemahaman yang jelas. Setiap apa yang kita cakap depan makanan tu akan reflect atau bukan reflect, makanan tu akan simpan mesej yang kita cakapkan tu. Contohnya macam bila kita cakap benda yang baik depan makanan, depan minuman dan kita makan dan minum minuman dan makanan tersebut, benda-benda yang kita cakap, benda yang baik tu akan masuk balik ke dalam badan kita. Pernah dengar tak benda tu? Pernah tak kita dengar kalau katakan kita cuba macam bila kita cakap depan makanan, kita jangan marah-marah, bergaduh-gaduh. Betul tak? Pernah tak dengar? Bila kita nak minum, kita baca doa, kita makan, kita baca doa, kita juga digalakkan untuk meniatkan benda yang baik-baik ketika kita makan dan minum supaya niat yang baik itu akan masuk ke dalam badan kita dan dia akan mudah nampak keserasian. Dia lebih senang absorb benda yang baik itu melalui niat yang kita makan dan kita baca dekat makanan itu. Pernah tak dengar benda tu semua? Dan saya nak share sikit something yang berlaku kepada diri saya semalam. Banyaklah kat sini kan. Apa khabar Puan Zuhayati, Puan Ariana Zainal, Puan Nuraini, Puan Zura. Terkejut saya macam tiba-tiba ramai pula kat sini dalam Telegram channel ni. Alright. Waalaikumsalam Makcik Ros, apa khabar? Saya nak share sikit. Semalam ada satu benda yang berlaku. Bukan semalam sajalah, benda ni macam rentetan yang berlaku sejak minggu lepas sebenarnya. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Waalaikumsalam Puan Siti Sarah, waalaikumsalam Puan Azian Koha, apa khabar, sihat ke? Dan saya nak share jelas sikit. Something happen sebenarnya sejak minggu lepas. Macam mungkin ada yang tahu, betul anak saya Noah Ali nama dia, tiba-tiba dia muntah. Tiba-tiba muntah padahal kita orang ni makan benda yang sama. Kalau katakan dia muntah, adik dia pun muntah sama, most likely mungkinlah kot keracunan makanan. Tapi tak, bukannya itu. So pergi jumpa doktor tak boleh cakap apa-apa. Dia suspek denggi, tunggu lagi 3 hari. Bermaksud dia pun tak tahu. Dia suspek tu maksudnya dia tak tahu. Lepas 3 hari memang dia tak demam lah. Waalaikumsalam Kak Alim, apa khabar? Kemudian hari Ahad pula, kakak dia pula pun tiba-tiba muntah juga.
kemarin anak saya seorang lagi tu, siapa tu nama dia, Syarif Isa pun muntah juga tiba-tiba tengah-tengah malam. Dan semalam saya pun nak muntah-muntah juga. That's why saya macam tak berapa tak larat nak buat live semalam. Sebabkan macam tu. So bila dicek-cek, sebenarnya satu benda yang jadi. So yang saya perasan sejak saya start minum air bacaan yang dibaca oleh seorang ustaz ni semalam, setiap kali saya minum air tu, tiba-tiba saya rasa macam tak kena. Macam bila saya minum air tu macam pening-pening kepala. Bila saya minum sekali-kali kedua macam saya nak muntah. Kali ketiga rasa macam lemau gila nak mampus masa tu. Pagi tadi saya minum lagi pun sama juga. Macam itulah lebih kurang. So macam apa jadi kat badan aku ni sebenarnya kan. But anyway, Alhamdulillah, dah berapa hari tak dapat join live, busy sikit. Cucu ada balik dan buat birthday dia. Okay, tak apa. Happy birthday kepada cucu Acik Ros. So sekarang ni pun saya baru lepas minum air tu lagi. Of course saya pun baca-baca juga, baca Al-Fatihah, baca 3 kul, baca Yasin, baca selawat sikit dan doa untuk berikan saya sedikit kekuatan untuk saya buat live malam ni. Alhamdulillah okey kot saya rasa. Dan saya nampak sebenarnya bila saya buat macam tu, bila saya just macam minum, baca Al-Fatihah 3 kul dengan selawat tu, dan saya niatkan untuk saya kuatkan diri saya untuk dapat buat live, berhasil. Itu dah maksudnya macam satu kepercayaan saya, yang mana bila kita cuba nak dapatkan kekuatan, keyakinan ke apa benda semua, kita boleh je minum air. Sebelum kita minum air tu kita baca something, baca doa patut kan, kemudian niat kan, supaya kita diberikan kekuatan, kita diberikan keyakinan, diberikan guidance dan sebagainya, supaya kita akan senang dapat capai apa yang kita nak. Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen? Siapa sini faham? Siapa sini faham? Boleh tak komen boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Line tak clear kata Puan Fadilah. Tak apa, it's okay. Dan sebenarnya juga seminggu lepas ada juga beberapa benda yang berlaku secara benda yang supernatural lah. Siapa tak tahu nak kata supernatural ke tidak, tapi benda tu something happen. Macam ada macam nampak kelibat budak. Tiba-tiba dekat sini budak yang macam baya-baya 3-4-5 tahun macam tu, berlari-lari dekat sini macam siapa benda pula ni. Hari tu masa siapa sini yang join Zero to Sleepy boleh tak komen? Waalaikumsalam baru masuk tak apa. Sakut pula. Siapa yang join Zero to Sleepy baru-baru ni boleh tak komen? Zero to Sleepy hari Sabtu lepas. Ada tak siapa yang join Zero to Slim Fit? Kalau yang tak join boleh tak komen, saya tak join lagi. Masa Zero to Slim Fit hari Sabtu lepas, masa tu saya sorang-sorang je kat rumah. Pada malam sebelum tu, saya balik lepas hantar wife saya dengan anak-anak saya dekat rumah adik ipar saya dekat Puncak Alam. Dan saya sampai rumah dalam pukul 1 pagi macam tu. Okay, 1 pagi macam tu. Kemudian saya mandi. Kemudian pula saya solat Isyak. Lepas tu pula tidur. Okay, lepas nak tidur lelap sedap, tidur lelap tu kan, cadang nak tengok movie, tapi macam tak boleh, besok aku kena prepare Zero to Slim Fit. So tidur je lah. Tiba-tiba ini nak cerita ni, tiba-tiba ada dengar macam satu benda, macam seolah-olah macam ada orang yang mengusik-ngusik makanan yang kita letak dekat atas macam rak situ. Makan macam Maggi kat situ, ada macam cekedis-cekedis sikit kan, macam keropok-keropok kan, macam nampak tak plastik-plastik macam ni, macam tu kan, macam dengar macam pintu terbuka, macam siapa pula orang kat sini. Saya fikir orang je, sebab saya tak fikir kokok lah adik ipar saya datang sini kan, dia pun ada kunci rumah ni juga. Dia tahu tak ada siapa-siapa. Wow, itu satu benda yang kelakar bagi saya. Kemudian saya pun nantang kau lah, aku tidur. So itulah dia, sampai besok pagi prepare sikit untuk Zero to Slim Fit. Tapi nak dijadikan cerita something yang benda yang agak yang saya tak tahu nak explain macam mana. So layankan hajalah kan. Semalam ada seorang ustaz ni datang. Dia buat macam ruqyah, baca ruqyah semua dekat sini. Sofa itulah kot. So dia kata nak pagar rumah ni, tapi memandangkan kita pun nak pindah dah rumah ni daripada Kajang ni ke Rawang. So pagar kat sana je lah. So itulah kisah dia.
yang berlaku kepada diri saya semalam. So that's why saya rasa macam tak berapa nak larat sangat nak buat live, sebabkan saya memang muntah. Bukan saya tak muntah, dia tak muntah pun, tapi dia terasa nak muntah. To be honest, saya tak makan apa-apa sejak semalam. Saya makanlah mangga tu je lah, dengan cempedak goreng sikit, air sikit dah. Macam aku boleh bertahan selama 24 jam tak makan apa-apa, melainkan mangga 2 biji dengan cempedak goreng 2 ketul, 3 ketul macam tu lah. Aku ada kemampuan menahan lapar dia macam tu. Tapi kejap lagi nak paksa makan dia, sebab saya memang tak ada selera nak makan langsung. So entahlah. So nak dipendekkan cerita, benda ni yang wujud, benda ni wujud, dan benda ni sama ada dia ganggu kita ke tidak, kita pun tak tahu. Macam seolah-olah kita ni macam mengharapkan dia tak ganggu kita, which is saya tak suka macam tu. Kan? So that's why saya rasa better saya ignore je dia. Hujan masih. Better saya ignore je benda-benda tu semua. Sebelum ni pernah berlaku ke? Tak pernah langsung. Benda ni first time. Dulu pernah lah cerita dia. Nak kita buat cerita hantu ke cerita ni? Kita nak tak kita buat cerita hantu sikit, pengalaman saya. Nak dijadikan cerita tahun 2010 kot. Nak tak cerita benda ni? Tapi ni cerita dah lama dah lah kan. So apa tu, macam tak nak cerita lah. Tak payah cerita lah Tak cerita lah, tak siapa mana nak tahu ni. So anyway, saya nak sampaikan pada hari Sabtu ni, tiba-tiba kan hari Sabtu ni kita ada buat satu masterclass, nama dia masterclass pada hari Sabtu ni, yang berkenaan dengan macam mana caranya untuk kita faham cara kurus secara teknikal. Kalau berminat nak tahu lebih lanjut, boleh klik kat pin komen dan join Telegram channel tu. Sementara iklan kejap. Satu hari masa dalam Telegram channel ni, nak dengar ke cerita saya? Saya dah tahu apa yang aku alami tu, dan saya faham. Siapa tu? Puan Fadila. Saya faham situasinya gitu kan. Alright, satu hari tahun 2010, saya balik kampung ke Ipoh. Okay? Masa tu cikgu English saya memang agak rapat dengan saya. Dia ajak lepak dekat kedai mamak dekat Ipoh sana. Siapa sendiri orang Ipoh tahu, somewhere dekat Selibin, situ ada satu kedai mamak. Saya layan je lah dia kan, sebab kita orang dah lama tak jumpa. Sebab dulu masa tahun 2010 saya kerja kat Sarawak, Sabah Sarawak macam tu. So bila saya balik Ipoh tu, daripada saya jumpa family saya jumpa juga saya punya cikgu-cikgu saya kat sana juga. So satu hari saya balik rumah dalam pukul 2 macam tu. Pukul 2, lepas tu tiba-tiba saya nak masuk rumah. Saya nampak macam ada kelibat orang bukakan pintu untuk saya. Saya ingatkan bapak saya. Terasa lah macam kena tarik pintu tu, sebab saya tengah buka kunci pintu dan nak buka, tiba-tiba macam dalam keadaan saya tengah pegang tombol pintu tu, macam ada orang tarik daripada dalam. Saya macam ke depan lah kisah dia. So macam okey lah, saya ingat bapak saya. Bukan. Bila saya patah balik kan, tak ada siapa-siapa. Siapa pula yang tarik pintu ni? Kemudian saya pun kunci grill, kunci pintu kayu. Lepas tu saya buka lah lampu nak masuk ke bilik saya masa tu. Nak tahu tak apa yang saya nampak lepas tu? Pernah dengar tak ikan puyuh? Apa ikan puyuh tu punya ni? Saya pun tak tahu, sebab bapak saya bukan jenis orang yang suka simpan ikan. Dia tak adalah macam jenis yang suka simpan ikan pun. Dia bela ikan puyuh masa tu. Tiba-tiba ikan puyuh tu daripada tempat saya buka pintu tu ke bilik saya, dia macam melompat-lompat ke situ. Jauh dia berapa jauh? Jauh dia ada dalam, jauh kan cerita, adalah dalam 10 tapak kaki saya yang panjang ni. Dia boleh hidup lagi dan menggelitis kat situ. Saya pun terkejut. Saya ketuk pintu bilik arwah bapak saya masa tu, bagi tahu kat dia cerita pasal tu. Kemudian Zaz dia masukkan balik dekat dalam tu. Kemudian saya pun macam tertanya-tanya kan, ada makhluk itulah tu. So kisah dekat sini tu pun pengalaman saya pertama lah. Kalau tadi tu siapa tanya tadi, kali pertama ke? Bukan, ni kali kedua lah kisah dia. Kali pertama tu kat sana, yang cerita pasal ikan puyuh tu. Anyway, ikan puyuh memang elok boleh. Okey, baik. Saya pun tak tahu nanti saya boleh kat rumah ikan puyuh ke. Okey, itulah kisah dia. Kejap, kan, ini cerita benda yang berlaku semalam lah kan. Sebenarnya saya kalau boleh nak buat live pagi dengan malam, tapi pagi tu macam seolah-olah clash sikit. Pada waktu pagi tu jugalah anak-anak saya bangun 9 pagi tu. Kalau dia tak bangun pun saya nak cover tidur saya balik waktu malam tu. Sebabkan malam tu tidur lambat, sebab anak saya suka tidur lambat.
So tidur jugalah. Kalau tak saya buat live pagi tu mata rabak ah. Kalau perasan saya selalu buat live dalam kereta, antara sebab saya nak pakai spek hitam. Spek hitam tu boleh cover sikit mata saya yang lebam tu sebabkan tidur lambat. So itulah kisah dia yang berlaku kepada diri saya dan keluarga saya semalam dan seminggu lepas. So kalau katakan akak pun ada bela ikan puyuh. Okay, baik. Right. So saya tak berani bela ikan. Dulu pernah bela ikan laga mati. Macam menyeksakan diorang pula. Okay, so itulah kisah dia. Saya nak tanya kejap, siapa kat sini yang kali pertama tengok saya buat live? Jangan risau, saya buat live ni bukan nak buat cerita-cerita pasal cerita seram je. Ini kali pertama saya cerita pasal benda-benda macam ni dalam Facebook live. Siapa yang selalu tengok Facebook live saya, dia tahu ini bukan banyak kali lah. Ini bukan kisah sensasi yang saya selalu share setiap hari ke setiap kali saya buat live. Biasa saya akan buat live, saya akan share something yang boleh bagi kita faham nak kurus tu tak susah. Saya Puan Mazuriana, Puan Mazuraina, kita jumpa masa masterclass sebab Puan Mazuraina dah join kita punya Telegram, dah join kita punya masterclass kan. Bercakap tentang masterclass. Boleh tak saya nak iklan kejap tentang masterclass? Kali pertama join live ni. Okey, alhamdulillah, selamat datang Puan Mazuraina. Saya nak cerita sikit. Bila Puan Mazuraina dia komen macam tu, saya pun teringat dia pun ada daftar untuk kita punya masterclass. Okey juga okeylah, baiklah. Saya tak ada cerita nak cerita. Kalau lah katakan yang ada dalam Telegram channel ni dan juga dalam Facebook live ni belum lagi pernah join mana-mana kelas Batak Fitness, saya memang galakkan untuk join masterclass. Join masterclass ni kenapa tahu? Sebab pernah tak dengar kalau katakan kita nak kurus, kita kena tahu berapa banyak patut kita makan. Kita kena kawal portion. Pernah dengar tak benda tu? Dalam Telegram channel boleh tak komen? Pernah tak dengar kalau katakan kita nak kurus, kita kena kawal portion. Belum pernah join mana-mana, okey tak apa. Okey, macam ni. Berapa banyak portion patut kita makan tu, that's why kita keluar macam suku-suku separuh, kita pernah keluar macam intermittent fasting dan sebagainya. Nak tak, kalau katakan selain daripada kita tahu berapa banyak portion yang patut kita makan sehari bila kita nak kurus, kita juga boleh cipta kita punya diet sendiri. Contohnya diet Maz, ataupun diet Yati, ataupun diet Ariana Zainal, kan, macam nama-nama pun masuk sedap je kan. Kita boleh cipta diet sendiri, kita boleh makan makanan kegemaran makanan kegemaran sendiri dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Diet Siti Zaida contohnya kan, Waalaikumsalam, apa khabar? Kalau katakan kita boleh cipta diet sendiri, bermaksud kita boleh makan apa sahaja, makanan kegemaran kita dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Kalau katakan benda ni kita rasa benda tu akan membantu kita kurus, boleh tak komen best bila kita boleh makan makanan kegemaran kita dan masih lagi nampak kesan penurunan berat badan tu? Boleh tak komen best tak kalau katakan kita dapat buat macam tu? Ke tak best? Tak best kalau korang lebih suka lagi makan macam makan ikan yang satu jenis je, masakan dia, ayam pun sama, daging pun sama. Nasi kau dah bosan makan nasi, tak nak makan spaghetti, tak boleh sebabkan nasi je boleh. Contohnya kena makan brown rice je. Contohnya kena makan buah yang sama je, sayur yang sama je, tak boleh minum air manis. Best sangat kan? Kalau katakan kita nak belajar macam mana sebenarnya kita boleh create ataupun cipta meal plan sendiri, saya ada share di dalam kita punya masterclass pada hari Sabtu ni jam 9 malam. Rebus-rebus je singgang lagi sedih. Berapa lama sanggup makan macam tu? Masalah dia, isu dia, bila kita makan benda yang sama je hari-hari, khususnya untuk berdiet, kita akan cepat bosan. Kan? Lepas makan tahu bakar, tak apa. Melainkan kalau kita memang suka makan benda yang bakar-bakar, macam saya suka makan ayam bakar, contohnya ikan bakar. Tapi one day saya pun rasa bosan. Saya pun nak juga makan ayam masak kari. Saya pun nak juga makan daging rendang. Tapi saya takut nak makan sebabkan saya tengah berdiet. That's why saya nak bantu kepada mereka yang berminat nak tahulah. Pada hari Sabtu ni, Waalaikumsalam Kak Asma, apa khabar? Pada hari Sabtu ni, jam 9 malam kita ada buat satu kelas, nama dia Master Class jam 9 malam, yang mana kita akan dedahkan
cara kurus dengan menggunakan formula 613 yang akan memberi kesan kepada kita seawal 7 hari. Bila kita faham benda ni, 7 hari dah nampak kesan kurus dah. That's why saya berani buat satu jaminan. Kalau katakan siapa yang ikut cara saya tak dapat kesan kurus seawal 14 hari, wang akan dikembalikan. Gitu sekali saya buat. Sebab apa saya buat? Sebabkan benda ni memang dah yakin terbukti berkesan. Dan terbukti memang boleh bantu kita senang turunkan berat badan. Di samping kita tak ada masalah pun untuk berapa tahu? Untuk apa nama tu? Untuk tak ada masalah pun untuk apa Untuk kita variasikan. Kita tak stres, pendek kata. Bila kita tak stres, Alkisah dia, kita senang je kawal kita punya berat badan. Macam kita tak rasa kita berdiet pun. Kan? Siapa yang berminat nak belajar benda ni, boleh tak komen nak? Boleh tak komen kejap? Yang ada dalam Telegram channel ni, yang ada dalam Facebook Live ni, boleh tak komen nak? Okay, Puan Fadila Muhammad komen nak. Siapa lagi yang nak, boleh tak komen nak? Puan Ariana Zainal pun kata nak. Alright. Dalam Facebook Live ada tak sesiapa yang nak belajar? Kalau tak nak, saya dah lost 10 kilo. Alhamdulillah. Wow, Puan Siti Sarah. Wow, power gila. Saya nak share sikit tentang Puan Siti Sarah Mansur. Boleh tak saya nak share sikit? Puan Siti Sarah Mansur, dia punya journey dia macam ni. Mula-mula sekali dia join kita punya kelas Zero to Slim Fit pada 6 hari bulan 11. Kemudian pada bila 11 hari bulan 11 kot, dia join pula satu kelas lagi. Nama dia adalah apa nama tu? Mini class. Tapi mini class tu kita pun buat macam master class juga. Nampak tak? Nampak tak? Macam dia punya journey dia, kita nak create benda yang sama juga kepada you all. Kak Asma kata apa? Coach nampak layu macam tak berapa sihat. Bawah mata nampak sangat. Moga coach. Terima kasih Kak Asma. Saya memang tak apa nak sihat sangat pun. Saya nak sihat, tapi dia macam tak apa jadi sangat. Kehendak saya tu. Doakan. Saya doakan Tuan Syed Muhsin berjaya. Tuan Syed insyaAllah boleh berjaya. Tuan Syed dah dapat meal plan kan? Cuba follow je insyaAllah. Besok kita akan buat weekly group coaching. InsyaAllah kita akan bercakap lebih lagi tentang hal ni. Alright. So that's why kita akan buat satu masterclass yang lebih technical dan practical untuk kita terus senang-senang je turunkan berat badan dengan cepat dan mudah. Itulah point saya kenapa kita nak buat masterclass ni. Okay. Bila kita faham benda ni, memang tak susah pun sebenarnya kita nak turunkan berat badan. So kalau kata yang komen nak tadi, yang dalam Facebook Live ni, klik kat pin komen, join kita punya Telegram channel. InsyaAllah lepas dah habis Facebook Live ni, saya akan letak dalam Telegram channel tu kelas apa ni dia punya pendaftaran ke masterclass kurus. Alright, doakan saya coach insyaAllah nak kurus penat dan terima kasih lah. InsyaAllah Puan Mazuraina, saya doakan semua yang sedang menonton Facebook Live saya dan juga yang sedang menonton kita punya atau yang sedang mendengar kita punya live stream dalam Telegram channel akan dapat capai berat badan yang diinginkan. Bersambung. Kat mana sambung tadi? Sambungan dia kat sini. Lepas habis Facebook Live ni, saya akan letak satu link pendaftaran untuk join kita punya masterclass. Ada yang tanya kepada saya berapa harga dia. Yang ni memang ada bayaran. Bayaran dia serendah RM49, tapi kalau kita daftar awal, kita akan dapat pendaftaran serendah RM39 sahaja. Jadi, baik kita daftar hari ni, okey, daftar kejap lagi ni sebabkan harga dia akan meningkat pada 3 hari bulan 4 nanti. Sebab apa kita tak nak, kenapa kita nak tingkatkan harga ke RM49? Sebab kita nak korang semua daftar awal. Dan saya tak nak melambat-lambatkan proses saya untuk buatkan pendaftaran dan sebagainya. Sebabkan bila dah masuk 4 hari bulan tu dah kucak-kacir dah. Dan satu benda nak bagi tahu, tak kisahlah RM39 ke RM49 ke, 25% daripada yuran pendaftaran akan disalurkan kepada orang yang memerlukan. Itu memang the best representation kepada belajar dan berinfak. Siapa sini yang pernah follow saya tahun lepas, saya berhasrat untuk buat pada bulan 12 tahun lepas satu cara kurus yang mana setiap pendaftaran, setiap yuran pendaftaran, sama ada join coaching kita ke ataupun join kelas kita ke, kita akan salurkan sedikit kepada badan yang memerlukan ataupun orang yang memerlukan. Dan alhamdulillah kita akhirnya berjaya buat benda ni tahun ni, start pada mini class sebelum ni.
Kan dalam mini kelas kita plan nak buat macam mini kelas bersiri, tapi saya rasa macam belasah jelah buat semua benda tu dalam satu malam. InsyaAllah memang pening kepala, tapi insyaAllah kita ada buku, ada kertas yang akan memudahkan pemahaman kita semua. Asalkan kita willingly nak belajar. Okey, saya nak tanya kejap, siapa kat sini yang dah daftar masterclass? Boleh tak komen saya dah daftar? Boleh tak komen kejap siapa yang dah daftar masterclass pada 4 hari bulan 12 ni jam 9 malam, ke dah daftar pun tak tahu dah daftar. Yang harga dia RM39 tu. Kalau kata dah daftar, tahniah. Sepatutnya saya akan update pagi tadi tentang siapa yang dah join. Siapa yang dah join? Okey, Puan Yati dah daftar alhamdulillah. Puan Siti Sarah pun dah daftar alhamdulillah. Right? Puan Azian Koha pun dah daftar juga alhamdulillah. Yang belum daftar lagi tak apa. InsyaAllah, alhamdulillah Kak Asma. Kak Asma lama tak nampak Kak Asma dalam Facebook live saya. Saya dah daftar, alhamdulillah. So yang belum daftar lagi, let's say kalau kata nak daftar tapi tak tahu nak daftar kat mana, klik kat pin komen. Dekat pin komen tu nanti Kang join Telegram channel tu. Kemudian lepas habis Facebook live ni saya akan menulis sedikit dalam Telegram channel berkenaan dengan apa yang kita akan dapat kuasai dalam masterclass nanti. Kemudian dekat situ juga saya akan letakkan link pendaftaran untuk mendaftar dalam webinar apa nama tu, masterclass sebenarnya, right? Dan saya akan pastikan setiap seorang daripada yang join masterclass ni, dia akan dapat faham cara kurus dengan sangat gila mudah, dan dia akan dapat menyelesaikan masalah berat badan dia sampai kiamat, sampai tiupan sangkakala kedua. Alright, siapa kat sini yang nak selesaikan masalah berat badan dia sampai bila-bila? Cek komen sikit. Nak tak selesaikan masalah berat badan sampai bila-bila? Kita ni nak kurus. Kita ni nak kurus. Lepas tu dah lah nak kurus. Kemudian pula kita tak tahu nak mula dekat mana. Tapi sekarang ni saya bagi tahu satu jalan macam mana kita boleh selesaikan masalah berat badan kita, dan kita tak perlu lagi dah nak berbelanja kepada banyak-banyak benda lagi dah, termasuk kepada saya lepas ni. Bila kita faham benda-benda ni semua, nak, okay, alhamdulillah. Siapa yang nak tu join Telegram channel. Boleh tak makan apa? Boleh tak makan lepas jam 8 malam? Boleh je Puan Afidah. Bantu kami insyaAllah. Saya doakan. Itulah coach, bila free ni akan tengok join live. Bila tengok selain sangat tu dah terkejut. Itulah dia. Terkejut. Jangan terkejut sangat. Kak Asma kalau tengok balik cerita saya dalam Facebook lah awal tadi, Kak Asma faham cerita tentang mana ada gangguan, misteri. Taklah cerita dia gitu. Tapi Kak Asma tengok balik lah, saya malah nak ulang. Benda ni bukan benda yang best pun. Alright, so insyaAllah kalau yang macam Puan Siti Zaidah, saya rasa Puan Siti Zaidah belum join lagi masterclass tu, boleh join. Right, so line tak ada masa tu. Alright, tak apa, it's okay. So saya rasa kan itu juga daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook live kita dan live stream kita. Macam ada kedua, tak apa. So join Telegram channel tu kejap lagi. Dan lepas habis Facebook live ni, saya akan tulis sikit dalam Telegram channel tu tentang kita punya masterclass kurus yang kita akan adakan pada 4 November ni, iaitu hari Sabtu ni jam 9 malam. Dan kita akan share cara yang the basic, cara macam mana diet dalam dunia ni tercipta. Kan, macam mana diet dalam dunia tercipta, dan bila kita faham benda ni, kita dah boleh cipta diet sendiri. Alright, so saya doakan semua sihat dan berjaya. Join Telegram channel ni dalam Facebook live, yang dalam live stream ni boleh tengok next post lepas ni. Make sure pastikan tak ada button kat bawah tu bukan button unmute. Button dia mesti mute. Alright, supaya akan dapat notification daripada kita. Alright, saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 4 Disember hari Sabtu ni, bukan 4 November. Terima kasih Puan Mazuriana. Okay, Assalamualaikum. Bye.